Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok kepada arah pergerakan market. So pagi ni maknanya Zul nak pergi ke lebih kepada chart 4-year circle ataupun Zul nak pergi ke long term punya movement, dan anda perlu tahu apakah current position Zul untuk kuartal current ni adalah bullish ataukah bearish. So macam biasa untuk long term memang Zul akan bullish, expected untuk short term untuk tahun ni sampailah tahun 2024 Zul akan sedikit bearish untuk expectation untuk kita buy more di bawah. So untuk expectation circle kali ni adalah kuartal masa terbaik untuk kita buy untuk long term. So untuk buy di long term, di manakah position ataupun price berapakah yang perlu kita tengok untuk kita start buy balik. So let's go, kita pergi ke chart, nanti kita akan tengok. Sebelum tu kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, tengok apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Kemudian nanti kita akan pergi ke chart dan akan terangkan lebih detail di manakah poin-poin penting untuk anda tengok dan anda boleh start buy balik untuk long term punya holding. So guys, inilah coin market cap. So currently tengok total market cap berada di mana 1.65 trilion, tak banyak berlaku perubahan. Volume 100, so ini hari Sabtu, kita expected tak akan banyak berlaku perubahan untuk hari ini. So untuk cara summary kita tengok total market drop another 1.5%, volume berkurangan, so meaning dropping ini tak support oleh volume. So meaning kita tengok price tak melakukan sebarang pergerakan yang drastik, hanya berlaku kata statik di kawasan yang sama. So harga semasa kita tengok untuk semalam 36, tu sama kat 35.9, drop sikit lagi iaitu dalam 1.44%. So Bitcoin drop, expected untuk altcoin yang lain juga turut dropping. So guys, let's go, kita pergi ke chart turun 13%, pasal 13% ataupun kita akan tengok chart di Bitcoin. So apa yang dah berlaku dan apakah Zul expectation untuk long term. So inilah Zul punya chart. So siapa nak tengok chart ni, anda boleh type BTC USDT, anda boleh type BTC USDT, anda cari untuk Bitstamp. So BTC USD dan anda nampak chart Bitstamp. So guna chart ini siapa nak, sebab chart ni ada data untuk daripada permulaan Bitcoin. So inilah chart data yang monitorkan 4-year circle. So daripada tahun 2011 sampailah tahun ni tahun 2022. So untuk currently di manakah position Bitcoin, apakah price position berada di sekarang. So untuk di tu punya 4-year circle pencet, tu ada satu channel. So satu channel untuk pergerakan Bitcoin untuk experience. Sebab apa Zul tak exit lagi market, walaupun Zul tahu tahun 2022 adalah tahun permulaan bearish market, iaitu 3 years bearish market. So kalau ikut tengah Zul dah tulis chart ni 3 year bearish market, iaitu tahun 2022 tu tahun 2024. Kemudian 2025 barulah kita akan rebound balik, sama seperti kuartal sebelum-sebelum ni kita ada 28 2020 dan 21 rebound. Sama juga sebelum ni kita ada kat sini Januari 2017 start balik. Sebelum tu kita ada bearish market iaitu 2014 ini. Tu akan kita ada bearish market masa 2014 ke 2016. Tu inilah kuartal circle market dalam kripto yang perlu anda tahu. So untuk currently price berada di mana, kita berada di satu rising channel. So rising channel ni apa yang akan berlaku sekiranya kita ada di position, kita berada betul-betul di position, sama ada Bitcoin untuk rebound, untuk claim balik atas ini, ataupun dia akan breakout sini dan terus menuju untuk ke kawasan Fibonacci retracement atau golden packet antara 0.68% dan 78% di dalam kawasan retracement ataupun golden packet antara 26k dan 14k. So di manakah position berdasarkan 4-year circle, whatever price berada antara 26 dan 14k, sekiranya dia berlaku seperti mana 4-year circle sebelum ni, ini adalah kawasan the best buy untuk kita long term holding. So ingat, anda buy di kawasan ni, anda perlu holding at least sampai tahun 2024. So meaning kita akan ada opportunity untuk buy monthly daripada tahun 2022 ke 2024. Supaya saja price masuk dalam kawasan ni, kita akan start buy untuk monthly sampailah 2024 untuk expectation untuk kuartal kita akan regain balik bullish momentum, iaitu seperti tahun 2017, tahun 2021 untuk expected massive pump daripada box kuning ni ke atas. Sama juga sini kita expected untuk Bitcoin untuk 4-year circle drop kawasan ni, kemudian tahun 2025 baru akan berlaku kenaikan yang drastik untuk claim balik kita expected price almost dalam 200k punya trade jetai daripada high low ini. So itulah pergerakan 4-year circle yang anda perlu faham. So first, kat manakah good position untuk buy untuk long term antara 26 dan 14k. Price to drop, adakah price tu perlu drop?
yes, price perlu drop kerana ni untuk expected 4 year circle, tapi price juga boleh berlaku tidak kata touch kawasan ni, price perlu rebound. Sebab apa? Untuk 4 years tahun ini kita tak ada massive pump sebelum drop, kita terus drop. So meaning untuk expectation drop ni, yes kita perlu beware, tapi perlu beware juga untuk pergerakan price tak jatuh kawasan ni dan price terus rebound kawasan ni. Sebab apa? Di kawasan 20, siapa ingat ini adalah kawasan kalau tengok ini adalah Tesla punya candle tu, Tesla punya Elon Musk punya tu, meaning kuartal Elon Musk punya kuartal average berada di kawasan almost dalam kawasan pada ni 35 dan 34k. Kuartal kalau Ibansko strategi dia ada berada di kawasan 26 ataupun 24. So meaning sekiranya ada something kuartal maybe kuartal Elon Musk kata dia jual Bitcoin dia ke apa, expected price boleh drop makin drastic. Sekiranya kuartal MicroStrategy kata mungkin exit sikit position, kira-kira ada possibility untuk menyebabkan price drop lebih sedikit. So meaning drop itu ke kawasan 26 dan 14k boleh berlaku. So be prepare anda punya dana untuk buy di kawasan ni untuk expected untuk 4 year circle. So itulah kawasan yang Zul memang tunggu-tunggukan untuk tahun ni sampailah tahun 24. Sekiranya drop memang Zul akan buy untuk Zul akan heavily buy di kawasan ni untuk long term punya holding. So dengan current market yang Zul, kenapa Zul tak exit lagi market, disebabkan Zul ada nampak position untuk dia rebound balik ke kawasan ini. Disebabkan kita tak ada massive pump, kita terus drop. So ada juga possibility kita tak jatuh ke kawasan ni, kita hanya jatuh ke kawasan, at least maybe kita akan buat 4 breakout iaitu 29, iaitu price breakout ni 29 regain balik dan kita perlu regain balik channel ini. Price masuk balik kawasan ni, kita akan price tu naik atas. So apa yang anda nampak kat sini, kita ada satu channel. So nanti akan draw balik. So inilah kuartal chart Bitcoin. Sebelum ni siapa ingat di chart tu punya BTC USDT di Binance. So sebelum ni tu ada monitor. Dah kita monitor swing low ni to swing low ni. Kita monitor pergerakan. Kemudian kita ada channel ni. Kita breakout, kita akan expected price akan melakukan pump. Kemudian price drop balik buat low. Kita ada yang ini. Price drop tapi fail juga. So now expected kita berada di, currently kita ada clearly higher high, lower low dan higher low. So meaning kita akan expected kita akan draw satu channel di kawasan ini. So channel ini akan menyebabkan kita nampak pergerakan ini. So now apa yang berlaku, kita akan expected price sedang berlaku ni. Ini adalah potential untuk channel untuk BTC flip balik daripada bearish ke bullish market untuk pattern dia regain. So apa yang tu nampak sekiranya kita breakout ini. So inilah chart daily. Sekiranya kita breakout trendline yang ini untuk 4 year circle ni expected untuk daily close, meaning kita akan expected price ke drop. Malam tu ada ceritakan expectation kita boleh drop lagi ke kawasan almost 33k ataupun 29k. So apa yang tu expectation, apa kita boleh tengok boleh berlaku dalam chart adalah kita akan expectation untuk price boleh drop ke kawasan 33. Kita akan tengok 33 ataupun 29. Kemudian price rebound balik ke kawasan atas ni. Kemudian sekiranya kita breakout channel ni, itu benar good untuk kita regain balik bullish. Untuk expected kita akan masuk balik di kawasan channel ni, meaning kita akan expected price boleh above balik untuk buat higher high. Ataupun kita akan tengok price itu hanya sampai di kawasan trendline ni. Kemudian kita akan follow kita punya bullish kata bearish target untuk 4 year circle, iaitu expected breakout, retest trendline dan kita fail another. Kita akan buat keep another lower low dan another lower low sampailah di kawasan ini. So untuk short term, kalau anda nak masuk position, consider boleh tunggu. The best adalah anda boleh tunggu untuk karir. Siapa yang ada position macam Zul dah position, Zul takkan buy lagi untuk kuartal bawah ni. Apa yang Zul akan tunggu lah, Zul akan tunggu around 29 ataupun 30k di kawasan ni, disebabkan ini adalah kawasan massive kuartal kita punya support. Sekiranya kita breakout juga kawasan ni, meaning ini adalah confirmation. Breakout 29k ataupun 30k itu adalah confirmation untuk kita tengok price tu akan drop ke kawasan 26 dan 14k. So meaning dia akan play seperti mana 4 year circle sebelum ni, iaitu price akan drop ke golden packet, ada kosong swing low to swing high antara harga permulaan Bitcoin ada start sampailah harga tertinggi 69. Kita akan expected drop 60-70% ataupun 68 ke 78%, around price 26k dan 14k. So itulah anda perlu be mind dalam market. So macam juga tahun ni, siapa yang nak buy, Zul sarankan untuk anda hold dulu segala buy, expected tunggu at least end of the year. Kita tengok crash macam mana. Supposedly berdasarkan 4 year circle sebelum ni, tahun pertama bearish iaitu expected tahun 2024. Lepas tu kita tengok tahun sebelum ni adalah tahun
2018, kemudian tahun ni tahun 22, normally kita akan tengok price tu kan buat bottom up. Sama juga ni 2018, hujung bulan 12 kita tengok price tu 84%. Sama juga untuk sebelum ni kita ada 4 year circle untuk tahun 20 yang ni. Macam mana tahun kuartal 2015 kalau ikutkan price yang ini price 2014. So awal-awal hujung tahun 14 Januari ataupun Disember kita tengok price tu berada di bottom. So meaning untuk expectation untuk berdasarkan untuk investing untuk long term punya holding berdasarkan 4 year circle, kita perlu tunggu at least hujung tahun ini barulah kita akan expected price itu akan berada di kawasan bawah. So meaning itulah tandanya kita akan be heavily buy. Sebab apa? Peluang itu hanya datang sekali saja. Sebab apa? Lower low itu hanya akan datang sekali sahaja. Tengok sini satu kali. Kemudian dekat sini pun hanya datang satu kali saja. Kemudian kita kan tak dapat dah. Sebenarnya kita akan dapat pergerakan uptrend untuk expected prepare bullish market tahun 2025. So itulah untuk tu punya long term punya analysis. Tu untuk currently apa yang tu ada position currently, even tu punya position pun sekarang ni di Bybit, di Binance ada dalam loss loss 40%. Banyak tu cerita semalam tu punya position daripada 45k tu ada 50k ringgit Malaysia tu invest tu dah keluar profit sikit 5k, nampak ada 45k. Sekarang ni tu loss sebanyak 40%. So 40% now kan dia hampir half untuk expected. Kalau price tu drop lagi, expected tu akan loss another maybe 60 ataupun 70%. Lah. Sebab apa tu dah prepare modal baru untuk buy di kawasan bawah ni. Sekiranya price naik, meaning apa yang tu holding akan profit kembali. Sekiranya price tu drop bawah, tu akan grab another opportunity untuk buy, collect more asset untuk long term. So ingat, dalam Bitcoin adalah more untuk long term. Tu tak trade leverage, tu hanya trade di spot saja. Dan di spot pun tu ada satu lagi account di Bybit untuk hanya expected untuk kata short term movement up and down untuk expectation dalam market. So di manakah good position buy antara 26-14k, dan untuk next supposedly kita akan tunggu juga di kawasan 29. Probably tu akan buy juga sedikit sekiranya price sampai 29. Tapi pun tu akan tengok macam mana. 29 adalah good, consider tu akan grab sedikit position. Apapun price nanti kawasan ni, biarkan mungkin price drop sikit dan regain balik. Sekiranya price regain balik ke kawasan dalam channel ni, good untuk kita breakout. Dan breakout channel ni meaning kita akan expected bullish momentum regain balik. So apapun zone more expected untuk tahun ni ada more bearish market, iaitu 70% tu akan price sampai kawasan ni, berbanding 30% saja untuk kita retrace balik ke atas. Sebab tu cakap dua holding untuk expected hopefully dia dapat rebound balik at least ke kawasan ni sebelum dia drop kawasan ni. So untuk pergerakan yang tu nak tengok sebenarnya iaitu price daripada higher low, lower low, higher low, lower low. So pergerakan untuk at least sampai balik ke 50 ataupun 60k, 55k adalah hanya kita akan tengok tahun ini saja. So sama ada tahun ni mungkin kita akan dapat pump balik kawasan ni, kemudian bulan 11, 12 mungkin kita akan drop balik ke kawasan ni. So inilah yang tu tunggukan untuk exit tu punya position currently. Tu akan ambil modal dan profit sikit, kemudian tu akan tunggu untuk dia drop balik kawasan ni end of the year, kemudian tu akan buy heavily di kawasan ni dengan dana profit yang tu ada. Sekiranya price tu tak naik kawasan ni, price tu drop, tak ada masalah. Posisi yang ada tu akan holding. Kemudian apa yang kat bawah ni tu akan suntik dana baru untuk buy Bitcoin dan Ethereum terutamanya untuk kata long term punya holding untuk expected tahun 2015. So kalau tanya tu kat manakah good position buy antara 26 dan 14k dan kata di early ataupun paling mudah boleh buy pun, kita akan tengok juga nanti di kawasan 29k. Sebab apa? Ini ada potential untuk dia berlaku kata for breakout, retest balik. Retest tu macam mana kita nak confirmation dia dapat balik bullish, iaitu pertama kita breakout trend line ni, kemudian kita kembali balik dalam bentuk channel ini, iaitu expected untuk channel ni mau naik ke atas. So guys, waktu itu saja untuk pagi ni untuk terangkan untuk long term dan short term. Sebab apa tu hopefully anda terfaham untuk short term dan long term. Sebab apa bila anda tahu long term, anda tahu untuk current walaupun anda dalam kata negative profit, anda still lagi boleh kata dapat balik kata anda modal tu, tapi lama sedikit. Kemudian anda perlu beware juga untuk expected prepare modal untuk buy di kawasan ni. Sebab apa? Inilah kawasan must buy. Kalau anda yakin dengan perhitung untuk long term, inilah kawasan must buy untuk long term. So cara dengan aset yang tu ada di Binance, apa yang tu akan buat, tu akan staking kawan-kawan tu. Cardano, Ethereum, Matic, Phantom, semua boleh staking di Binance. Dan tu akan staking kan untuk expected tu akan untuk end of the year, maybe tu akan staking dalam 3 ke 5 bulan dulu untuk expected end of the year. Sebab apa? Zul expected hopefully price dapat naik kawasan ni. Sekiranya dapat kawasan ni, Zul at least Zul akan dapat exit lagi market. So meaning Zul akan buat staking almost dalam 1 ataupun 2 bulan saja tempoh dia punya term dia.
expected hopefully dia hanya mencakap dia expected untuk price sampai kawasan ni sebelum dia turun bawah. So price sampai kawasan ni dia akan boleh ambil modal untuk semua dia punya position, kemudian dia akan guna balik untuk expected dia akan drop ke bawah. So guys, rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ni. Semoga anda faham untuk for your circle apakah itu tengok untuk long term dan short term. Untuk short term macam biasa kita akan pergi ke chart kita ni. So yang ni dia akan updatekan sentiasa. So meaning untuk short term kita akan expected price boleh jatuh ke kawasan 33 ataupun 29. Sebab apa? Kita dah breakout untuk di daily macam cakap, kita dah breakout kita punya bear flag ini. So bear flag ini kita dah breakout, so especially kita akan rebound dan retest. Kita akan test dan breakout, retest dan more ke bawah, iaitu target kita 33 dan 29k. Sekian lepas tu rebound balik ke kawasan ni, meaning good untuk dia claim balik kawasan ni. So walaupun more expected down ke bawah berbanding naik atas. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye.